Boleh nampak? Boleh nampak Encik Afzal. Okay, Encik Afzal dah ready dah? Ya, boleh carry on. Suara saya jelas ya? Jelas-jelas. Jelas. Okey. Boleh, bismillah. Okay, so insyaAllah kita kita semua dah ada dah dalam ni kan. Kita punya panel pun dah sampai, pengajar-pengajar pun dah masuk, pelajar-pelajar pun dah masuk. Okay. So kita mulakanlah kita punya webinar ni dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, so insyaAllah saya Hani Nadira sebagai moderator untuk webinar siri yang pertama kita untuk amali bagi ASA 0104 bagi pelajar Pusat Asasi Sains Pertanian. Okey, untuk hari ni sangat special lah kan untuk amali pelajar-pelajar kita kerana kita membawa jemputan khas panel kita daripada Pharma sendiri, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Mungkin sebelum ni kita just belajar dalam kelas je kan, Pharma ni membantu apa. Tapi kita tak jumpa lagi orang yang mengendalikan, orang yang menguruskan ataupun orang yang bekerjasama sendiri dengan Pharma ni. Okey, jadinya tanpa membuang masa saya teruslah serahkan webinar ni kepada Encik Afzam untuk meneruskan. Boleh start? Boleh start? Tak dengar. Boleh Encik Afzam. Boleh start dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat petang. Okey. Pada petang ni saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan amalan pertanian, salah satu komponen ataupun satu mengeluarkan produk pertanian yang berkualiti. Okey, iaitu pengendalian lepas tuai. Okey. Tuan-tuan boleh nampak Boleh nampak? Kalau nampak boleh thumbs up ke ataupun boleh say something, bagi isyarat. Boleh nampak semua? Boleh. Okey. So dalam pembentangan ni saya akan terangkan beberapa tajuk ataupun elemen-elemen yang ada kaitan dengan pengendalian lepas tuai. Nanti saya akan terangkan juga yang pertama adalah pengenalan apa itu pengendalian lepas tuai ni, dan juga kita akan sedikit sebanyak mengenal produk-produk ataupun hasil-hasil pertanian yang ada di Malaysia. Dan ketiga juga nanti saya akan terangkan juga sedikit sebanyak objektif pengendalian lepas tuai. Kita pengendalian lepas tuai nampak panjang tapi kita akan singkatkan sikit, kita akan panggilan PLT. Boleh PLT. Objektif PLT. Post harvest dan yang keempat aliran PLT sendiri. Yang pertama dia akan ada penuaian, ada pengendalian di ladang, operasi di rumah pemukusan, pengangkutan, dan juga saya akan sedikit adalah berkaitan dengan grading. Dan juga beberapa maklumat yang mana pelajar perlu bagi tumpuan sedikit lah, di mana kita kan mungkin juga akan ada quiz juga macam itulah, mungkin kita tengok macam mana nanti. Kemudian yang kelima tu kita akan terangkan juga sedikit sebanyak tentang peraturan GPL, grading, packaging and labeling, atau dalam bahasa Melayu dia 3P, pergradan, pemukusan dan pelabelan. Dan terakhir sekali kita akan terangkan sedikit ataupun conclusion lah, kesimpulan bertajuk dengan berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Sebelum tu saya kenalkan diri saya, nama saya Afzam bin Nabi Muhammad, berumur 42 tahun. Pendidikan saya diploma pemasaran di Kuala Terengganu, UZA. Asal saya berasal daripada Bandar Ikan Pating ataupun kita lebih kenal dengan Bandar Temeloh lah. Temeloh. Berkhidmat dengan Pharma ni hari ini 16 Mac
genap 12 tahun perkhidmatan saya bersama Pharma. Ada plus 6 tu, adalah sebelum dapat tetap ni saya dah kerja dengan Pharma ni 9 kontrak selama 6 tahun lah sebelum saya dapat tetap pada 2009. Sekarang saya berkhidmat di Pharma Cameron Highland. Alhamdulillah. Sekarang ni tengah hujan dan juga strawberry sekarang tengah murah. So siapa-siapa nak berjalan, elok-elok lah saya boleh tunjukkan tempat-tempat yang menarik, insyaAllah. Okey, tugasan saya dekat Pharma ni pembangunan standard. Penglibatan awal saya dengan perkhidmatan Pharma ni pembangunan standard. Maksud pembangunan standard ni kita buat kajian berkaitan dengan komoditi tertentu untuk dibangunkan standard. Standard ni yang dimasukkan standard ni maknanya dia boleh diguna pakai dan mempunyai ukuran-ukuran tertentu ataupun rujukan-rujukan untuk dijadikan sebagai panduan dalam menentukan kualiti. Dari segi sizing, dari segi macam mana grading dia, grade dia, lepas tu apa yang dikatakan buah rosak, buah berkualiti, okey. Kemudian di samping itu juga tugas saya di dalam pendidikan pemasaran Pharma lah. Pendidikan pemasaran ni lebih macam memberi ceramah, memberi facilitator ataupun dengan tugasan saya sekarang ataupun tugas saya di Pharma ni biasanya ada petani-petani ataupun kumpulan sasar yang datang jumpa Pharma dia bertanya berkaitan dengan pemasaran. So tugas saya lah saya terangkan apa bidang-bidang ataupun komoditi-komoditi yang mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran. Itu sebahagian daripada tugas saya lah dalam pendidikan pemasaran. So ini dalam pembangunan kualiti atau pembangunan standard yang terlibat, yang pernah saya terlibat adalah cendawan tiram kelabu sudah pun dibangunkan dengan standard yang dikeluarkan oleh SIRIM, dan juga ini cendawan shiitake. So saya pun terlibat dengan pembangunan kualiti dia juga. Ini strawberry pun secara tidak langsung 10 tahun lepas saya ada buat dan dalam proses untuk dibangunkan standard. Okey, ini dan last sekali durian lah. Durian adalah saya punya core saya punya specialize. Tidaklah pakar juga tapi bolehlah berkaitan dengan pemasaran ataupun dari segi pendidikan bagaimana nak mengenal kualiti buah dari segi grading dia, macam mana nak mengenal perbezaan jenis-jenis buah itu sendiri dan saya advance sikit dari segi tanaman lah, dari segi pembajaan macam mana nak menjaga pokok, insyaAllah. So hari ini saya akan terangkan sedikit banyak berkaitan dengan pengenalan itu. Sebelum itu saya terang sedikit apa itu Pharma. Ramai yang di kalangan kita pelajar-pelajar sendiri ada yang mengetahui ataupun ada juga yang tidak mengetahui ataupun kuranglah famous. Kadang-kadang dia tak viral, Pharma ni tak viral. Kalau basic kalau zaman sekarang ni viral kan. Kalau viral ni ramailah orang yang tahu. So kalau kurang viral ni mana dalam bahasa Inggeris ni agriculture marketing activity. So dalam bahasa Melayu dia lembaga pemasaran pertanian persekutuan. Pharma ni merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Instansi Makanan, MAFI, nama baru MAFI, dulu DOA, MOA dulu, MOA sekarang dah turun MAFI lah, bukan MAWI bukan AWI tapi MAFI. Pharma ni ditubuhkan pada 30 September 1965. So ini dah masuk 56 tahun insyaAllah. So tugas ataupun peranan utama Pharma ni sebenarnya kebanyakannya ataupun lebih kepada marketing, lebih kepada pemasaran. Maknanya di salah satu dia adalah menyelaras program-program ataupun mengawal selia dari segi pengeluaran, kita tengok macam mana, ataupun kita lebih kepada nasihat, panduan juga kualiti, dan juga selain juga Pharma berperanan memajukan pemasaran tempatan dan juga dari segi import export jugalah. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang ingin memperkenalkan atau
mencari pasaran. So farmer secara tidak langsung mengadakan program-program, event-event ataupun expo di luar negara dan memperkenalkan produk-produk tempatan untuk pasaran. Visi utama farmer adalah peneraju utama pemasaran makanan dan hasil pertanian. Misi kita adalah membangunkan rantai pemasaran makanan dan hasil pertanian cekap dan berkesan bagi meningkatkan nilai kepada pengguna. Itu sedikit berkaitan dengan farmer lah. Okey. Okey. Seterusnya, hasil pertanian Malaysia. So ini ada beberapa kategori, ya, pelajar. Sayur-sayuran, buah-buahan, bijirin, herba dan ternakan. Okey. Sebelum tu kita pergi kepada melalui statistik yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia. Kita lihat pada 2019 penggunaan per kapita. Kita tengok tanaman bagi buah-buahan, di mana kita lihat penggunaan yang tertinggi adalah kelapa. So, kita faham kelapa ni banyak dalam masakan, dalam buat kuih. So di sini melihat pada kajian 22.7 kilo per tahun seorang. Itu dia kira 22.7. Dan kedua adalah durian. Ini sebagai dua ataupun tiga tanaman yang sangat panggil bernilai tinggi. Kelapa, durian. Kita tengok durian pun walaupun ada setengah kita setahun ada makan lebih. Ada yang makan sampai 10 biji, 20 biji kan. Ada yang makan kurang. So secara puratanya dengan bahagi dengan penduduk kita 32 juta ni, 10.7 kilo setahun seorang. Kalau tuan-tuan lihat, biasanya statistik ini penting untuk merancang dari segi pengeluaran. Kita melihat kepada penggunaan bagaimana penduduk Malaysia ni makan sayur, makan buah. Sayur apa, buah apa yang banyak. So statistik ni sangat penting lah. Okay, yang lain-lain macam sayur, kobe bulat 5.3 kilo, sawi, ada tomato. Dekat kamera ni banyaklah tomato. Kobe bulat pun banyak. Itu salah satu. Dia banyak sayur berdaun. Kobe bulat, sawi, bayam. Cili pun tidak ketinggalan, purata setahun 2 kilo. 2 kilo setahun untuk seorang cili. So insyaAllah bila kita lihat kepada statistik ni, kita boleh buat penilaian lah. Okey. Pengelasan produk pertanian. So saya suka main dengan gambar-gambar dengan warna-warna yang cerah supaya kita tak boring sangatlah petang-petang ni. Ada tarikan sikit insyaAllah. Buah-buahan tak bermusim. Ini antara gambar buah-buahan tak musim seperti buah naga. Okey, buah naga ni kan. Buah ni dah dragon fruit kan. Lepas tu ni apa nama? Durian Belanda, pisang, kemikai, pisang limau kan. Ini buah-buahan tidak bermusim. Kemudian buah-buahan bermusim. Buah-buahan musim ni setahun sekali ataupun 2 kali. Biasanya di peringkat keseluruhan negara kita, biasanya dia bermusim di antara bulan 5, bulan 6, bulan 7. Ini kategori buah bermusim lah. Buah durian. Durian pun sekarang pun hampir 2 kali setahun dan hampir 3 hingga 4. Saya tengok di Rauk sendiri durian keluar hampir setiap bulan. Dan macam seolah tak ada bermusim, tapi dia ada musim besar dia lah. Waktu musim besar ni lah boleh kita makan durian agak murah. Okey, ini antara buah-buahan bermusim. Rambutan, ada manggis, apa lagi tu? Cempedak, pulasan. Okey. Pelajar-pelajar boleh tengok sini ya. Okey, kemudian buah-buahan komersial. Buah-buahan komersial ni yang mempunyai permintaan di luar negara. Komersial yang bernilai tinggi lah, durian yang macam tadi kita tengok tadi. Nenas, betik dan juga starfruit, belimbing. Okey, seterusnya ni kategori tadi ada sayur-sayuran berbuah. Kita tengok tomato, timun, cili. Ini kategori sayur-sayuran berbuah. Ini berdaun, bayam, kobis.
Ini adalah asas atau basic lah. Ada setengah yang biasa masak, pergi kebun, pergi pasar, dia tahulah jenis-jenis sayur ni. Ni ke kacang, bendi buncis, apa lagi tu, kacang botol. Okey, ni kategori sayur-sayuran kacang. Ini umbisi, ada ubi, ada keledek, ada kunyit. Ini sengkuang pun ada. Halia. Ini ini antara ya, umbisi, sayur-sayur umbisi. Ini pelbagai lah. Ada tebu, kelapa, jagung, juga apa tu, kozel. Okey, herba. Herba ni tak semua yang tahu dan kita boleh juga slow-slow lah belajar. Ada serai, apa nama ni, mengkudu pun ada, misal kucing pun ada. Ini antara herba lah. Ulaman. Ulang raja, ulang raja. Apa lagi satu lagi tu? Peraga, kantan, petai. Ini ulam lah. Maksudnya ulam ni kita boleh makan fresh. Sama makanan kemarin kita boleh makan fresh lah. Okey. So, setelah kita masuk tajuk kita, pengendalian lepas tuai. Sebelum kita pergi jauh, terlebih dahulu kita kena memahamilah apa itu pengendalian lepas tuai. Pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian operasi penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasilan hortikultur. Dari ianya mulai dituai sehingga sampai ke tangan pengguna. Itu yang dikatakan ataupun maksud pengendalian lepas tuai ni, PLT. Okey, objektif pengendalian PLT ni apa sebenarnya? Yang pertama, nak mengurangkan kerosakan lepas tuai, di mana kerosakan lepas tuai buah-buahan dan juga sayur-sayuran di Malaysia adalah antara 15 hingga 33%, 33%. Bila kita tengok gambar ni maksud macam ni lah, maksudnya pengendalian yang tidak cermat, tidak cekap, agak cuai dari segi pembungkusan yang tidak betul, tidak kemas, tidak sesuai, dia akan menyebabkan kita punya produk pertanian kita tidak tahan lama, cepat rosak. Itu yang dikatakan punca di mana tingginya kerosakan selepas tuai ni. Objektif yang seterusnya, tadi kita bincang pasal kerosakan ni, yang saya terang tadi, satu tadi punca kerosakan adalah pengendalian tidak cermat tadi. Kurang aktiviti pengasingan, iaitu hasil rosak, penyakit, cacat, kotor. Okey, kurangnya amalan penyejukan, maksud dia kat sini adalah pra penyejukan, penyimpanan atau penghantaran lah, kecekapan penghantaran itu sendiri. Dan yang keempat, penggunaan bahan pembungkusan yang tidak berkualiti. Macam saya tadi lah, tengok macam mana plastik, tak sesuai lah ya. Kita punya produk tadi kita akan cepat rosak dan tidak tahan lama. Okey, kehilangan lepas tuai, punca-punca tadi kita boleh terangkan lebih lagi macam mana boleh tahu punca-punca boleh kehilangan lepas tuai tadi. Pemanasan, penguningan dan kehilangan berat. Tengok sayur-sayur lah utamanya, maknanya dia terlalu terdedah kepada matahari secara langsung. Juga kurang pengudaraan semasa pembungkusan. Kita tengok tadi macam plastik, mungkin plastik tak ada berlubang. Segi packaging dalam lori kita tak ada pengudaraan, so itu boleh menyebabkan cepat berlaku kerosakan lah. Kerosakan fisiologi, pelembutan dan pembusukan. Maknanya tuaian ataupun proses harvest kita tu, kita punya produk pertanian tu belum matang, belum masak lagi. Itu pun boleh menyebabkan kerosakan lepas tuai. Bila kita harvest, kita buat tuaian tapi kita letak ke tanah. Jadi tanah ni mungkin ada bakteria-bakteria, ada fungus ke, atau ada makhluk rosak, boleh menyebabkan kita punya produk pertanian juga lebih cepat rosak. Terdedah kepada hujan, mana kandungan air yang tinggi, itu antara salah satulah boleh menyebabkan kita punya produk pertanian kita ni rosak cepat. Yang tadi kita boleh bincang juga, bahan pembungkusan tidak sesuai lah, ataupun bahan pembungkusan plastik yang macam itu tadi memang tak ada lubang ataupun dia kurang sesuai untuk digunakan. Punca-punca utama kehilangan lepas tuai. Yang tadi yang kedua, ini ketiga, kerosakan fizikal, mekanikal.
Dari segi pembungkusan mungkin terlalu besar. Jadi pergerakan produk pertanian kita dalam pembungkus tu bergerak terlalu banyak. Bergoyang-goyang, lambung-lambung sikit semasa pengangkutan tu boleh buat rosak. Ataupun dari segi pembungkusan kita terlalu padat. Terlalu rapat sangat contohnya. Jadi dia berlaku geseran, berlaku penindihan, itu akan menyebabkan rosak juga. Lebih muatan, mungkin juga dalam baku tu kita letak tinggi-tinggi, yang di bawah tertindih, itu juga rosak. Pengangkutan, pengangkutan yang tadilah berkaitan dengan lebihan muatan tadi tu tak sesuai, bahan pembungkusan yang tidak sesuai, mungkin tak ada lubang pengudaraan ataupun material pembungkusan itu sendiri, dan keadaan jalan raya yang kurang baiklah. Bila kita tengok sekarang ada jalan-jalan yang berlubang ataupun mungkin jalan kampung yang tak selesai, dia akan menyebabkan kita punya produk pertanian kita, jadi bila nak sampai kepada pusat pengumpulan dia akan jadi rosak. Objektif yang ketiga, objektif pengendalian ni menambah nilai hasil pertanian. Kalau pelajar lihat pada gambar yang saya tunjuk ni, di sebelah kiri saya, sengkuang yang tidak dibungkus. Contohlah, ini contoh aja. Bila dibungkus, maknanya dia menaikkan nilai dia, nilai tambah lah. Jadi pengendalian ni salah satu dia dalam elemen dia adalah pembungkusan. Bila dah buat grading, pembungkusan yang menarik, dia akan mempengaruhi nilai produk tu sendiri. Okey. Objektif yang ketiga, mengekalkan kualiti dan memanjangkan jangka hayat. Itu rupa bentuk dan nilai makanan. So bila kita jaga ataupun kita kawal dari segi pengendalian kita, secara tidak langsung kita punya produk lebih tahan lama, lebih berkualiti. Kita tengok macam setengah produk yang boleh disimpan. Dari segi simpanan dia pula sesuai dengan suhu dia. So dia boleh extend dia punya shelf life dia sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Itu salah satulah dari segi kecekapan pengendalian lepas tuai. Yang keempat, memudahkan urus niaga. Maksud di sini adalah seragam. Seragam bila kita buat penggradan, pengasingan berkaitan dengan sizing dia, bila kita letak dalam satu-satu pembungkusan, memudahkan pembeli ataupun buyer kita ataupun borong untuk memilih. Bila letak dengan harga, letak dengan saiz yang cantik, seragam dan diasingkan dengan rosak, boleh mendapatkan lebih harga nilai daripada produk kita buat tu. Jadi bergrade lah, kita buat aktiviti pengasingan, grade ni pengasingan atau pemilihan berdasarkan beberapa ciri. Grade ni rosak, cacat dia, kualiti dia macam mana. Dan pembungkusan, berbungkus produk-produk yang di dalam bekas, di dalam packaging yang kemas, berlabel, itu yang dimasukkan menambah nilai dan memudahkan urus niaga. Kalau diletakkan longgok-longgok, mungkin orang akan pilih-pilih, contoh macam cili, dipilih-pilih, dipegang-pegang, lama-lama cili itu akan lebam. So bila packing dah siap, dah grading cantik, harga lebih tinggi. Yang kelima, memenuhi syarat dan keperluan pasaran dalam dan luar negeri. Mana bila kita buat pengendalian lepas tuai mengikut syarat-syarat dia, mana label, packaging yang proper, yang cantik dan secara langsung, bila kita memenuhi syarat-syarat ini, kita mempunyai pasaran yang lebih luas. Mungkin luar negara, Singapura, dapat ke Singapura, masuk Singapura pun alhamdulillah. Itu pun satu pasaran yang sangat besar. Dan dapat masuk ke Middle East, Timur Tengah ataupun Europe ataupun belah Amerika tu lagi cantik. Sebab kita kecekapan pengendalian kita tu, dari segi packaging cantik semua tu, insya-Allah lah boleh terima pasaran. So kita recap balik objektif pengendalian kita tadi. Yang pertama, mengurangkan kerosakan lepas tuai. Okey, objektif pengendalian lepas tuai kita, mengurangkan kerosakan lepas tuai. Okey, kalau ada pen, ada kertas, catat. Yang kedua, menambah nilai hasil pertanian. Kita dah cerita tadi bagaimana untuk menambah nilai produk pertanian kita. Yang ketiga, mengekalkan kualiti dan memanjangkan jangka hayat. Ini sangat-sangat penting dalam pengendalian lepas tuai. Kualiti yang menentukan
sambutan ataupun permintaan barang kita di mata pengguna. Yang keempat, memudahkan urus niaga. Ni saya recap balik yang tadi kita terang yang panjang tadi ni, kita just ringkasan untuk yang pertama ni waktu tadi. Yang keempat, memudahkan urus niaga dari segi grading kita, dari segi packaging, dari segi pengasingan yang sesuai, yang baik. Ini memudahkan urus niaga kita. Dan yang kelima, memenuhi syarat dan keperluan pasaran. Okey. Clear. So ada 5 objektif ni yang penting. Belajar kalau dapat inilah. So nanti kita akan ada buat quiz ke? Okey. Ada je Azam. Pengenalan lepas tuas. Ada. Okey. So nanti bagi saya isyarat sikit, nanti kita boleh tengok balik macam mana. Okey, pengenalan lepas tuas produk pertanian ini adalah aliran dia. Aliran mana untuk memastikan kita punya produk kita, hasilan kita berkualiti ataupun memenuhi permintaan pemasaran. Yang pertama, penuaian. Nanti saya akan terangkan step by step penuaian, kemudian pengendalian di ladang, bagaimana hasil-hasil kita dilayan, diurus dengan baik, dengan sempurna di ladang, dan seterusnya operasi rumah pembungkusan. Dalam operasi rumah pembungkusan ni akan ada step-step dia lah. Macam mana rawatan dia, ada segi grading dia, nanti kita akan terangkan step by step. Pengangkutan, mana pengangkutan yang sesuai, jarak jauh, jarak dekat, ataupun pengangkutan di ladang, macam mana, kita akan terangkan juga. Dan seterusnya pemeraman, pemasakan. Pemasakan, mana setengah produk pertanian kita ni boleh dipanjangkan dia punya shelf life dia, hayat dia, dan juga boleh kita nak buat pemasakan, contohnya pemeraman. Kita peramkan dia untuk usaha, kita akan terangkan sedikit sebanyak. Dan last sekali pemasaran lah. Pemasaran ni mungkin kita tak fokus sangat, kita lebih kepada pengendalian lepas tu tadi. Okey. Penuaian. Apa itu penuaian? Okey. Pelajar boleh baca kat sini, penuaian merupakan aktiviti memetik, mengutip atau memungut hasil setelah mencapai peringkat kematangan yang dihendaki pasaran. Itu panggil tuai lah, harvest. Tuai. Ada juga yang panggil kutip, ada yang panggil petik, ada yang panggil pungut. Tapi dalam bahasa pertanian kita letak lebih pada penuaian. Amalan penuaian. Apa elemen dia? Macam mana amalan penuaian? Yang pertama adalah mengenal kematangan. Okey, kematangan dia, indeks 1 ke, 2 ke, 3 ke. Okey. Kemudian masa menuai, waktu bila sesuai menuai ni? Waktu hujan ke? Waktu banjir ke? So kita akan tengok kan. Kemudian yang ketiga adalah peralatan ketika menuai ni, apa yang sesuai. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Mengikut keadaan, mengikut situasi, mengikut permukaan bentuk bumi kita atau bentuk kebun kita. Yang keempat, kaedah penuaian. Macam mana kaedah penuaian kita buat nanti. Okey. Hasil dituai pada peringkat kematangan yang sesuai mengikut pasaran. So apa maksud kematangan ni? Hasil pertanian dikatakan sudah mencapai ataupun dikatakan sudah matang setelah mencapai peringkat perkembangan tertentu. Dan selepas dipetik dan setelah melalui proses pengendalian lepas tuai bahawa tersebut mempunyai kualiti yang boleh diterima. Ini kematangan lah. Kematangan ni maksudnya kalau buah tu memang dah matang, tersesuai untuk dipetik. Okey, so kita lihat sedikit sebanyak apa maksud di segi penuaian, peringkat kematangan dia. Kita tengok macam kacang buncit tu 5 minggu nak capai dia punya tempoh kematangan. Cili merah 10 minggu. Itu tomato, dia belum hijau lagi, dia belum merah lagi lah. Jagung, lepas tu apa tu, keledek ubi kan. Lepas tu ada sayur berdaun, lingkungan dalam lebih kurang 4 minggu ataupun sebulan lah, 30 hari. Ini contoh-contoh peringkat kematangan. Ini lebih detail, lebih banyak kita tengok panduan apa ni. Ini jenis tanaman, produk
pertanian kita yang kita senaraikan ini untuk memudahkan dari segi kemasakan ataupun waktu kematangan yang sesuai untuk pasaran jangka panjang ataupun jangka pendek. Ini tu macam belah kiri kita ni ada sayur-sayuran, cili merah, kacang, timun, peria, tomato. So tuan-tuan boleh tengok, kita boleh tengok sini umur matang dia. Ini sangat penting untuk memudahkan pemasaran kita. Buah-buahan, tengok durian 100 hingga 120 hari dia akan gugur. So bila kaedah ni bila tengok bila nak sampai waktu buah gugur, kita dah standby dah dari segi transport, dari segi tempat pengumpulan kita, dari segi peralatan kita dah standby lah. Itu dimasukkan perancangan. Planning tu sangat penting. Okey. Ini agak panjang sikit lah. Kalau nampak boleh baca, tak nampak buat-buatlah nampak ya. Contoh macam kacang buncit. 10 hingga 40 hari itu dia tempoh dia anak benih, pembajaan, kawalan penyakit, perosak, rumpai. Dia juga membuat batas lah. Bila dah masuk hari yang ke-50, 55 ataupun sampai hingga hari ke-70 itu ada waktu kutip hasil. So jadual ni kalau tuan pelajar ataupun student atau tuan yang ada buat tanaman jadual ni ataupun mengetahui tempoh matang tu sangat penting untuk kita buat planning di segi pemasaran kita. Okey, ni tambahan lagi, ada peria, sawi. Tengok tempoh yang ada warna tau, warna pink yang last kali itu adalah waktu kutip hasil. Tengok bilangan hari ni buat macam skala lah, lebih jelas. Yang tadi just nombor saja, jadi mungkin tak apa nampak. Okey. Indeks kematangan, tadi kita ada pasal kematangan dan ini sedikit panduan. Ini daripada Pharma, kita panggil panduan kualiti, ini sebahagian lah. Ada belakang tu ada timun, pisang, dia indeks kematangan lah. Kematangan ni dia biasanya, indeks ni menunjukkan dia punya tempoh hari dia. Berapa hari dan warna dia. Biasanya kalau macam cili melihat kepada warna. Bila untuk pasaran yang jauh mungkin dia boleh petik daripada indeks 3 ni, melihat kepada warna merahnya mungkin 30% 30 hingga 50%. Sebagian itu. Kalau ambil warna merah keseluruhan mungkin jangka pendek lah. Mungkin dalam kurang 3-4 hari je tahan. So kalau penanam yang faham, dia akan petik awal lah untuk memanjangkan hayat dari segi pasaran dia. Okey, kalau kata suka yang ambil merah tapi tak lama lah boleh jual. Dari segi tempoh pemasaran dia mungkin lebih pendek. Okey. Okey, ini sebahagian. Saya tunjuk sikit, ada preview. Jambu batu, nangka, ini indeks kematangan, temikai, rock melon, bayam, sayur berdaun lah. Ini sayur buah, kacang buncis, labu, timun. Okey, pelajar-pelajar kalau kata mungkin terlalu cepat, tak sempat, dekat bawah tu saya ada sediakan link. Boleh layari website Pharma. Tengok tu kalau ni lah. Saya rasa kat situ ada banyak. Ada 46 komoditi. So tuan boleh pergi ke website untuk tambah ilmu, boleh lebih detail lah baca tadi. Okey, waktu penuaian. Waktu dalam teknik penuaian ni, waktu penuaian sangat penting. Kerana penuaian memerlukan masa yang sesuai bagi mengelakkan sayur menjadi rosak. Jadi sesuainya adalah waktu pagi. Daripada pukul, ada yang lebih awal, pukul 6 mungkin tak nampak lagi, pukul 7 lah matahari tak naik lagi. Pukul 7 hingga pukul 11. Itu waktu yang sesuai, waktu pagi. And then waktu petang selepas asar lah. Ini kan.
pukul 5 sampai pukul 7. Ini antara dua waktu yang sangat sesuai untuk penuaian sebab dari segi matahari yang pancaran matahari yang tidak terlalu tinggi UV kan. So kalau kita harvest waktu tengah hari, kemungkinan besar kita punya hasil akan rosak. Tak tahan lama, lecur, layu. Itu disebabkan dua waktu ni yang sangat sesuai. Okey, tuan-tuan saya tengok balik. Saya tunjuk balik gambar yang atas tu, yang besar tu, itu adalah Petigasi Timun. Ini waktu saya bertugas di Temeloh. Saya ada lawat kebun, usahawan kita. Lepas tu yang gambar tengah tu dia buat labu. Yang bawah yang tengah duduk tu kakak tu dia tengah buat petola lah. Sayur dia tengah harvest. So ini kita gambar waktu-waktu macam mana sesuai lah untuk penuaian. Peralatan. Peralatan ni kena kesesuaian lah. Tapi yang penting kena pakai sarung tangan. Cantiknya sarung tangan tu sebab kita nak mengelakkan produk tanian kita ni rosak ataupun ada kesan lebam disebabkan kita pegang. Kan? Kita pegang dengan tangan kita. Okey. Kalau macam nak petik buah pokok tinggi, kita pakai tangga. Kan? Jangan pula panjat pokok tu nanti patah dahan dah kurang kita punya production kita. So mana pokok yang sesuai kita pakai tangga, kita pakai tangga. Kita pakai apa nama ni? Yang ada gambar bawah tu kan yang ada sahabat kita panjat pokok. Itu kegunaan dia lah. Ini untuk bawa transport sangat sesuai lah di kebun. Bakul. Okey, ini pengangkutan. Pengangkutan di ladang, kita lihat motor roda 3. Okey, pakai lori, pakai troli pun bagai. Ini sangat sesuai lah. Jangan sebenarnya pengangkutan di kebun ni sangat penting untuk kecekapan, memendekkan masa penghantaran tu. Janganlah kita petik buah, lepas tu kita impor lama sikit baru transport datang. So kecekapan pengendalian tu sangat penting untuk mengelakkan buah kita cepat rosak. Pusat pengumpulan. Ini operasi di rumah pembungkusan ataupun ada yang panggil CC, collection center, DC distribution center ataupun dalam bahasa kita di rumah pembungkusan lah, di mana pusat tempat pengumpulan hasil ataupun produk tanian kita. Rumah pembungkusan. Kawasan ni perlulah teduh. Kawasan yang teduh untuk mengumpul dan menyediakan hasil tanian kita di pasaran. Saiz dan kelengkapan rumah pembungkusan ni bergantung kepada saiz ladang kita lah. Kalau besar kebun kita, kita kena kesesuaian lah. Kesesuaian dengan kita punya kebun kita. Mudah pengendalian dia. Okey. Ini aktiviti. Apa yang kita buat di rumah pembungkusan. Menghasilkan produk yang rosak supaya hanya produk yang berkualiti saja di pasaran. Membersihkan produk, menyediakan persembahan produk kita ni lebih menarik. Di pusat pengumpulan ni ataupun di rumah pembungkusan ni yang kita buat aktiviti ni. Penyimpanan sementara. Ada juga rumah pembungkusan yang ada kemudahan chiller, rumah chiller store yang sesuai ataupun bilik sejuk. Itu sangat penting lah. Ini biasanya kalau kita nak extend lagi dia punya shelf life sayur kita, produk tanian kita tu. Okay, ini aktiviti di rumah pembungkusan. Okay, ada yang buat grading. Dari segi dalam tu, dalam tempat penyimpanan, tempat pengumpulan, itu salah satu fungsi rumah pembungkusan. Ini adalah contoh pusat pengumpulan kita, mana kita tengok dia punya flow dia, arah pergerakan produk tu. Ada ruang penerimaan, pemilihan, aktiviti pemilihan di satu tempat, dan di satu tempat lagi ada rawatan, pengeringan. Tujuan anak panah ni sebenarnya kita tak nak berlaku cross laluan ulang balik. So biasanya kalau one way lebih cantik sebab kita nak mengelakkan berlaku, mungkin kalau kita dah buat penerimaan, mungkin masa penerimaan tu ada fungus ke, ada sisa-sisa, tiba-tiba buat pemilihan kita patah balik. So dia akan jadi kerja dua kali lah. Okay.
Ada flow untuk penyimpanan, lepas penggredan, ada juga terus penghantaran kepada pelanggan ataupun dibuat penyimpanan. Store pemukusan pun sangat penting jugalah sebab kita tak nak dedahkan kita punya peralatan pemukusan kita dengan luar lah, mungkin kurang bersih ataupun dia tak tahan lama. Okey, ini aktiviti di rumah pemukusan. Bila buat penerimaan di ladang, kita akan ada buat pemilihan, sorting. Kemudian ada buat perapian. Perapian mungkin kita buang daun ke, buang tangkai ke, kan. Buat pembersihan ataupun buat pembasuhan. Ada yang produk tanah kita yang kotor, kurang bersih, mungkin perlu buat bersih, sembur dengan angin ke ataupun air ke. Ada juga untuk produk yang untuk ekspor pun ada buat perawatan, menggunakan air klorin. Klorin yang tidak bukan air klorok, klorin yang sesuai lah dia produk base. Selepas tu dia ada, selepas buat biasa basuh ni basah, so dia buat pengeringan lah. So dia buat pengeringan, dia buat penggredan, pemukusan, penunjukan, biasa penunjukan ni untuk sementara sebelum buat edaran lah. Ataupun buat penyimpanan, pengangkutan, pengedaran, pemahaman untuk setengah produk dan juga pasaran. Ini aktiviti di rumah pemukusan. Okey. Ini aktiviti yang kita tengok ketika penerimaan dan ladang. Transport kena bersesuaian. Dari segi peralatan, so kena ada pallet beralas kalau boleh, kotak kan. Okey. Menghasilkan produk yang tidak mencapai tahap kualiti yang mendaki pasaran. Masa bila kita buat grading tu, pengasingan tu, ada rosak mekanikal penyakit catatan melampau tu kena asingkanlah sebelum dipasarkan. Okey. Ini kerosakan mekanikal, apa elemen-elemen ataupun yang dikatakan kerosakan mekanikal, melecet, pecah, kesan himpitan, maknanya berlaku bila dalam pembukusan tadi kita buat lebihan muatan, boleh mungkin ada kesan himpitan, patah, ada yang kacang kita patah, itu mekanikal. Kategori mekanikal ni disebabkan perlakuan manusia itu sendiri masa pengendalian. Kan? Layu lecur ni mungkin dia petik masa tengah hari. Kan? Overtrimming mungkin dia tak terlatih. Terlebih pula. Elok-elok nak simpan tangkai, dia potong yang tangkai. Buat kita nak simpan daun, dia buang daun. So overtrimming lah. Ini dia kita dipanggilkan kriteria kerosakan mekanikal ni macam mana. Okey. So dalam pengasingan kita ni, pemilihan kita ada juga penyakit. Apa yang katakan penyakit? Ada kulat, bakteria, ada reput, busuk, busuk tangkai, busuk pangkal, berair. Ini semua kriteria yang kita katakan penyakit, ini semua perlu diasingkan waktu pemilihan. Dan parasit, serangga haiwan, ada gigitan, ada kesan gigit tikus contohnya ataupun haiwan lain perosak. Itu kena asingkan lah. Itu tidak sesuai untuk dipasarkan secara segar. Apa yang dikatakan cacat bentuk? Bentuk tak sekata. Mungkin bentuk tidak, bukan variety dia bentuk macam tu. Itu boleh katakan cacat bentuk juga. Berpintal. Lada cili besar tu kan, kita tengok berpintal, lada bengkok. Buah kembar, mungkin ada setengah bagat benda ni macam special, normal. Tapi kalau dari segi kita buat pemilihan, grading, buah kembar kita istilahkan dia sebagai cacat bentuk. Buah parut. Dan juga ada yang bantuk tembesarannya, cacat bentuk lah kita panggil. Cacat sikit. Ada merekah retak, terlalu bengkok. Ini kalau macam cili merah, kalau terlalu bengkok rasa memang tak diterima pasaran. Okey. Cacat rupa. Apa yang dikatakan cacat rupa? Nyah, warna, bintik hitam, kesan parut, berkarat, kesan getah. Ada lagi yang lain-lain juga. Dan kotor, tanah, ada kesan kulat, sarang serangga, sarang semut, tu ada dekat kita punya produk. Itu pun kena asingkan. Okey. Tanda-tanda menjelaskan keseluruhan rupa bentuk termasuk cacat bentuk, foto dan rupa. Okay, ini aktiviti grading. Nak tunjuk mungkin tak sempat, tak apa. Ini di mana kalau ini berlaku di Raub, waktu aktiviti grading, penerimaan daripada kebun durian tu di
digrade oleh pakar. Biasanya terlatih lah, dia akan pegang, dia akan goncang, dia akan tengok duri dia, kesegaran dia. Biasanya buat penggradean ni, dia akan sediakan 2-3 bakul untuk letakkan grade premium, grade yang terbaik, ataupun ada cacat bentuk sikit, ada yang buah lubang-lubang semua, dia akan asin-asin automatik lah. So saya tak boleh nama video ni. Ini pun sama, sekejap saya tengok boleh main tak. Okey, boleh nampak Okey, ini aktiviti grading di ladang atau pusat pengumpulan timun. Dia diasingkan by sizing, bentuk, dari segi kesegaran dia, buah yang terlebih matang, kuning diasingkan di sinilah. So dia sediakan bakul, jadi bila dah siap, mana yang dah siap grading tu, dia akan masuk dalam netting. Ini yang kita panggil trimming lah. Trimming ni macam mana ni, membuang tangkai, membuang bahagian produk yang rosak. Tujuan dia mencantikkan persembahan. Kan? Ini pisang kita sisihkan, betik kita bersihkan, ataupun membuang bahagian tidak terima besaran. Macam keledek, umbisi lah. Umbisi ni, produk umbisi ni macam dia ada macam naik dia punya rhizome dia, naik akar ke apa, dia kena trim lah itu. Okey, perapian juga, contoh ni gambar ni macam apa nama, pisang. Kita tengok video. Okey, ni pelan. Di mana dia pisang ni buat perapian daripada tandan disisir lah. Ini lebih memudahkan dari segi pengangkutan. Pengangkutan dari segi handling, macam mana nak masuk dalam bakul, ini tujuan dia. Kalau nak tandan, ada juga pengguna yang nak tandan. Tapi pisang cantik macam ni lebih baik dia sisir. Ini aktiviti dia. Ada juga hasil tanian ataupun produk tanian kita, dia melalui proses pembersihan. Mana macam ada tanah, ada kesan kotor, kan sisa perosak tu. So dia buat pembersihan lah, dibasuh. Tapi biasa produk yang dibasuh ni perlu buat pengeringan dengan betul, dengan cepat. Dia tak boleh lama sangat dalam kelembapan, yang akan menyebabkan produk tanian itu kan lebih cepat rosak. Okey, jenis pembersihan bergantung kepada komoditi lah. Dibasuh sebelum pencucian, pembungkusan dengan tambahan air, klorin sebut tadi kan, dalam basuhan, contoh macam tomato, timun, ini kalau terlalu kotor lah. Ataupun basuh untuk menghilangkan kesan getah, pisang, mangga, betik, okey. Juga basuh untuk perawatan, kan, juga brus lembut, macam contoh durian kan, kita guna brus untuk buang abuk-abuk daun-daun pada duri, manggis juga, okey. Dan tak semua juga yang boleh dibasuh, kan, dia akan cepat rosak. Dia sensitif pada air, akan menyebabkan lebih bila kelembapan yang tinggi, dia akan cepat rosak. Kaedah pembersihan rawatan, basuh menggunakan basuhan untuk menghilangkan kotoran dekat ladang lah, tanah ke, kesan-kesan baja ke kan. Bilas dengan air bersih ataupun bilas siraman dengan air bercampur larutan klorin lah. Ini sebagai aktiviti di rumah pembungkusan. Mungkin ni kita tengok lagi lah. Ini macam betik ni dibasuh. Ini biasa untuk pasaran ekspor lah. Sesuai untuk mengekalkan dia punya ataupun memanjangkan hayat dia. Sebab macam betik ni dia boleh panjangkan hayat dia sebab dia berlaku pemasakan dan dia boleh diperang. Ini digunakan aktiviti macam mangga, kerana pisang pun ada juga yang guna. Okey, kemudian pengeringan. Tujuan pengeringan membuang sisa baki air tadi. Kita dah basuh kan, bagi kering. Nanti mengeringkan air basuhan bagi meningkatkan pembiakan penyakit atau penyimpanan air di dalam sel buah. Mengurangkan kesan jangkitan penyakit, mengurangkan kerosakan bahan pembungkusan. Timbangan sebenar lah. Biasa macam tu, sebab jangan timbang masa lepas basuh, dia dah ada kandungan air, bila mungkin dia lebih berat. So kalau lebih baik dikeringkan baru ditimbang semula. Ini kita tengok dalam gambar ni, lepas buat basahan dia akan buat pengeringan, rawatan. Ini sangat penting
Kalau tak berlaku ataupun tak buat pengiringan yang betul, ini masalah. Dan kalau boleh elakkan menjemur pada matahari. Sebab cahaya matahari dia ada UV. Dia UV ni dia kuat sikit, dia boleh merosakkan kita punya produk tanaman kita lah, produk tanian kita. Okey, penggredan di rumah bungkusan. TD lah menghasilkan kualiti yang seragam, memudahkan urus niaga, membuat pesanan dan menetapkan harga. Kita dah tengok sini, biasa kalau mesin tomato ni, dia ada dua kaedah. Satu by sizing, dia punya size dia punya besar atau kecil dia ada ukuran dia. Dan yang kedua dia ada satu cahaya dia untuk mengesan dari segi indeks dia. Dia akan hasilkan hijau, sedang hijau, hijau, ada merah, dia akan hasilkan. So ada setengah mesin yang lebih advance lah. Maknanya dah satu-satu packaging dia dah ada dah indeks berapa dan size berapa. Itu yang terbaik. Okey, ini contoh-contoh bila buat penggredan, disusun, diasingkan lebih cantik, nampak lebih kemas. Dan dari segi penerimaan pasaran lebih mudahlah pengguna. Okey, kemudian ciri-ciri menentukan grade. Pertama, kesegaran. Dalam aktiviti menggrade dan penggredan kita ni ada 5 elemen yang sangat penting. Pertama adalah kesegaran. Tengok buah tu yang baru ataupun hasil tanian kita yang baru petik ni kena segar lah. Masih hijau, masih firm, masih segar, masih hijau macam tu lah. Ada kematangan dia yang sesuai, tidak terlalu muda dan tidak terlalu masak. Kerosakan dia adalah perlulah bebas daripada kerosakan, bebas daripada kecacatan, dan bila dalam satu-satu packaging buat penggredan dia kena seragam dari segi saiz lah. Besar-besar, kecil-kecil. Jangan campur. Kalau bila campur ni harga akan jadi lain lah. Mungkin elok kita boleh dapat harga tinggi, tiba-tiba pembeli kita boleh tengok harga bentuk ataupun saiz kita bercampur dalam satu packaging. Mungkin kita ditawarkan dengan harga yang lebih rendah. Ini tengok aktiviti packaging, pembungkusan, rumah bungkusan ya. Tengok tujuan dia melindungi, mengurangkan kerosakan, mengelakkan penurunan kualiti tadi. Kalau packaging yang sinar ni boleh kita kenal variety dia, bilangan dia. Lepas tu label tu sangat penting dan nak tengok produk apa kat situ. Dan salah satu yang paling penting adalah tarikan. Pengguna lebih melihat mata produk tanian kita ni menarik. Dia tu menjadi lebih pilihan lah, menjadi pilihan utama. Ini kaedah-kaedah pembungkusan. Saya ada beberapa minit lagi. Cik Azam, Ya. boleh cakap dalam 10 minit? 10 minit ya. Betul apa Okey. Cik Azam? Alright, okey. Okey Jani, terima kasih. Okey, share sikit lagi sekarang. Okey, ini Pro penunjukan ya. Maknanya kaedah-kaedah ni lah kita tengok macam mana dia guna vacuum cooler, room cooling. Ini dari segi kaedah penyimpanan. Okey. Penyimpanan buah biasanya disimpan sementara untuk menunggu dibesarkan, bagi tempoh simpanan singkat, hasil boleh disimpan di bilik minyak udara yang baik dan bersih. Dia kena ada blower lah, yang sangat penting tu. Tempat kita punya store ataupun tempat menyimpan tu bersih, tak ada abu-abu kotor, dia boleh mengelakkan jangkitan. Bagi tempoh simpanan yang lama, hasil perlu disimpan dalam bilik sejuk yang punya sistem kawalan suhu dan kelembaban relatif yang baik. Maknanya bukan setakat tempat penyimpanan, tapi dia perlu ada kelembapan. RHS dia panggil relative humidity, di mana ada kesesuaian produk kita tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembab. Tengok kesesuaian dia. Ini contoh-contoh pengangkutan di laut, di udara, di darat, dan ada kapal laut, ada kapal terbang. Ini kaedah-kaedah ataupun pengangkutan yang sesuai mengikut destinasi. Perancangan penggunaan pengangkutan haruslah sikit, bersesuaian dengan luang pasaran yang ada. Perkara berikut perlu diambil kira dan difahami: jenis pasaran, jarak pasaran, tempoh perjalanan, kos, peraturan di negara pengimport, iklim dan cuaca semasa ketibaan, sistem pengagihan dan penjualan. Bagi mengurangkan kadar kerosakan terhadap konsignmen, penggunaan bako plastik atau kotak kertas adalah digalakkan untuk memudahkan proses pengendalian, terutama proses penyusunan di dalam pengangkutan.
Proses pemunggahan perlu dilakukan dengan cepat tapi cermat bagi mengelakkan buah terdedah terlalu lama pada haba panas. Penggunaan pellet boleh meminimalkan kadar kerosakan buah disebabkan oleh pergerakan dan pengendalian berganda. Pengangkutan dan pemungkusan sangat penting, dan dari segi kecekapan pekerja Perjalanan mahir, di pekerja waktu mahir petang dan cekap atau itu sangat malam penting lah adalah dalam pengendalian digalakkan untuk bagi hasilkan mengurangkan kualiti produk kita. kepanasan akibat haba, kecuali jika Dari pengangkutan segi yang pengangkutan juga digunakan berhawa dingin. saiz besar atau kecil Gunakan laluan paling pendek, mudah dan selamat ke destinasi pasaran. penting lah. Okey, itu dari segi pengangkutan. Bahan pembungkusan macam mana, sistem penyusunan barang kita dalam lori macam mana, pengudaraan, kalau terlalu rapat macam mana atau terlalu jarang, hentakan gegaran disebabkan dalam pembukaan tidak kata, ataupun dari segi kelewatan penghantaran, sepatutnya kita boleh hantar dalam 2 jam tiba-tiba lori rosak ataupun jam. Itu boleh menyebabkan kita punya produk kita agak terganggu lah dari segi kualiti. Dan kekurangan peralatan seperti pengalas tadi, para rak dia tak ada, main longgot di atas ada tanah. Okey. Pisang, ini pemeraman lah. Pisang ni kalau kita nak peram dia, biasa guna kalau dia guna gas etelina ataupun guna kabat. Ini dari segi kaedah-kaedah pemeraman dan setengah produk yang perlukan buat pemasakan. Okey. Dan seterusnya bila dalam pengendalian peraturan ni, Pharma sendiri pun ada mengenakan peraturan 3P ataupun GPL. Peraturan ni setiap hasil pengeluaran perlu mematuhi peraturan yang dikeluarkan Pharma di bawah Akta 141, di mana setiap hasil perlu degrading, perlu buat penggradan. Okey, kemudian perlu buat pembungkusan dan setiap pembungkusan tu perlu di-label, ditanda apa kandungan di dalamnya. Ini adalah peraturan yang perlu dipatuhi oleh penanam-penanam, pengusaha untuk mengeluarkan hasil panen mereka. Tak keluar ni. Okey. Pengedaran ni tadi kita 3P tadi, pengedaran sebab untuk hasil pertanian ni kita perlu ada rujukan atau ada standard dia macam mana. Setiap grade ni di grade berpandukan spesifikasi grade yang dikeluarkan Malaysia, standard Malaysia. Ni adalah buah 56, komoditi sayur 73, bunga ke kacang. Maknanya, tapi kalau tak ada spesifikasi yang pandu, dia perlu ikut standard grade negara asal. Contoh Malaysia tak ada, tiba kita nak hantar ke US. US ada keluarkan standard dia, so kita kena follow standard dia lah. Biasanya standard grade yang dinyatakan warga ni kita akan hasilkan yang baru setiap masa lah mengikut keperluan. Ini contoh pengedaran, maknanya untuk di bawah pertanian ni kalau ikut standardnya adalah premium, grade 1, grade 2. Dia akan ada spesifikasi lah, biasanya dia perlukan macam tadi kita ada beritahu 5 elemen kematangan, kerosakan, kesegaran, cacat dia, keseragaman. So dia kena ada dia punya kelonggaran dia, tolerance dia, macam itulah. And then sizing sangat penting juga. Di sebelah kanan kita tengok macam timur ni, ini yang saya buat sendiri. Macam mana kita nak mudahkan petani kita, kita kata premium ataupun grade yang boleh ditemu pasaran. Macam mana segar, bersih, lurus. Sebab timun nak kena lurus lah. Dia seragam, kematangan dia seragam, tidak cacat, tak ada rosak lah. Off grade pula macam mana, foto ataupun bengkok, dan reject pula yang macam mana pula. So ini antara salah satulah rujukan standard kita. Ini pembungkusan, ini panjang ni. Inilah yang penting sebenarnya, pembungkusan ni dia perlu kukur dan kemas selamat untuk melindungi, beri perlindungan tambahan kepada kita punya produk pertanian kita. Selain daripada tambah untuk menambah daya tarikan. Mana boleh guna kotak. Kan? Kalau kita tengok sini jenis-jenis pembungkusan, boleh guna bakul. Bakul yang sesuai. Kalau perlu kita lapikkan dengan kertas. Okey. Ini pembungkusan untuk pukal. Okey. Untuk borong. Ini pula guna kotak. Kotak fiber beralun. Ini untuk belimbing,
untuk pisang, untuk blimbing, untuk betik, ini sesuai lah. Ini biasanya untuk ekspor lah. Ini bungkus lah. Ini yang guna plastik, plastik jenis PP atau PE, yang Lucina. Ini untuk retail lah, kuncitan. Ini jenis-jenis lain juga untuk sayur. Ini jenis-jenis pembungkusan. Selain daripada tarikan, sebenarnya dia nak melindungi untuk memanjangkan hayat sayur ataupun produk pertanian kita. Ini yang lain, kita tengok kotak pakai polystyrene kalau produk yang memang perlukan suhu rendah. Okay. Kemudian ada yang guna kotak macam ni, macam durian, itu untuk ekspor. Temikai, packaging untuk ekspor mesti letak dalam kotak lah. Tapi untuk lokal, untuk pukal, untuk borong, letak dalam bakul. Dan elemen ketiga tadi, 3P tadi adalah pelabelan. Setiap produk tadi dah melalui proses penggredan, pembungkusan, dia kena label. Kena label lah. So item ataupun maklumat yang perlu ada macam nama, nombor IC. Sebenarnya untuk pengesanan, boleh berkesanan. Okey. Kita tengok seperti kotak ni, maknanya yang bercetak, okey, tagging atau label ni yang bercetak pada pembungkusan kita ataupun yang ada pakai stiker. Tulis pada buku ataupun ni kita print out dan tampal. So maklumat sangat penting. Dan untuk peruncitan ataupun untuk retailing, tanda harga. Tanda harga selain pada tanda harga kita perlukan letak maklumat lah. Macam peraturan 3P ni kita perlukan maklumat. Dia letakkan paling kurang letak komoditi, dia punya asal origin dia, bila grade dia, size dia, harga pula. Kalau dulu letak harga je kan. So dalam peraturan pharma ni kita wajibkan peniaga letakkan maklumat-maklumat ni lah. Okey. Ini contoh-contoh di luar negara. Ni saya ambil Thailand punya, dari segi dia punya pengendalian dia. Frozen rambutan. Nampak? Padahal kita makan tak habis buang macam tu. Tapi dia boleh buat frozen, dia keluar isi and then dia buat export lah. Apa tu? Mango stone. Manggis. Dia keluarkan isi. Dia buat macam mana? Dia buat pulp. Pulp ni macam ulas lah. Durian frozen ni biasalah kita dengar kat Malaysia pun kita dah advance. Dan juga durian pulp. Durian frozen ni buah sebiji besar tu dengan kulit sekali. Kalau pulp ni ya ulas sajalah. Ini salah satu teknologi ataupun dari segi pengendalian yang berperingkat untuk ekspor lah. Kesimpulan dia, kecekapan pengurusan rantai pembekalan menjamin masa depan ataupun menjamin pasaran lah. Daripada ladang, pengumpulan, pengedaran dan saluran pasaran tu sangat penting. Kecekapan dan tempoh pengetahuan juga sangat penting. So itu saja saya punya paper hari ni. Ada macam mana sampai macam ni kita sekarang? Okey, boleh serahkan kepada saya semula, Encik Afzam. Terima kasih, saya pihak kami lah mengucapkan terima kasih kepada Encik Afzam selaku wakil pharma daripada Cameron Highland yang banyak mengkongsikan pengetahuan, pengalaman. 12 tahun dah bekerja kan dalam industri pengendalian lepas tua ini. So nak katakan banyaklah input yang di-sharekan bersama kami dan bersama para pelajar Pusat Asasi Sains Pertanian. Okay, so diharapnya ilmu yang diberikan ni dapat kami praktikan lah. Kami praktikan dalam kehidupan seharian ataupun ada yang kat sini yang usahawan dalam bidang pertanian yang boleh di-applykan dalam bisnes sendiri. Okay, tanpa membuang masa, sekarang ni kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Jadinya kepada para pelajar, kepada para hadirin yang join session webinar kita, boleh bertanyalah apa-apa soalan ataupun kekeliruan mengenai topik kita, webinar kita, pengendalian lepas tuai, boleh ajukan kepada Encik Afzam. Okey, untuk pengetahuan semua, kita punya sesi pun ada di-linkkan di Facebook Live Pusat Asasi Sains Pertanian. Ini ada pelajar yang tidak bersama-sama dalam Zoom, mereka turut serta menyaksikan perkongsian Encik Afzam ni di Facebook lah. Okey. Soalan pertama daripada Facebook untuk Encik Afzam. Okey. Okey. Sebelum ni dalam slide Encik Afzam ada mengenai peralatan menuai. Ada pisau, ada sarung tangan, ada kereta sorong, ada tangga.
And then ada seorang pelajar bertanya, kalau kita petik guna galah boleh ke? Encik Azam. Oh, okey. Soalan yang baik. Ah. Soalan yang baik. Dengar suara saya? Dengar? Dengar. Okey. Boleh. Galah sebenarnya untuk tangga dan galah, pokok yang ataupun hasil macam buah lah biasanya kan, yang rendah boleh dicapai dengan tangga, kita guna tak perlu guna tangga. Tapi kalau perlukan tangga, sederhana tangga pun tengok tinggi mana, tak boleh tinggi sangat, kesesuaian tangga ni. Dan kalau yang tinggi sangat tu memang kita galakkan guna galah lah. And then galah pun yang sesuai. Kita kadang-kadang tak nak bila guna galah tu nanti kita punya buah kita rosak. Dia kena kesesuaian lah. Dan memang boleh sangat. Boleh sangat. Kalau tak boleh dicapai dengan tangga memang kena ni lah. Guna galah lah. Ada setengah tu dia pakai galah. Ada 2 jenis galah. Galah yang jenis ada sarung tu. Ada satu lagi galah yang ada pisau. So kita potong macam rambutan. Itu sangat sesuai. So janganlah ada setengah pengguna petani dia patah-patahkan pokok. So rugilah. Dia punya production tu jadi kurang. Saya harap jawapan saya memenuhi. Okey. Sangat membantu jugalah jawapan daripada Encik Afzam. Maksudnya kita bolehlah menggunakan galah untuk kita memetik hasil tu. Tapi kita kena make sure lah galah tu saiz yang sesuai supaya kita dapat memetik dengan mudah. Okey, soalan kedua Encik Afzam daripada chat box dekat Zoom ni, daripada Nurul Syakira. Saya bacakan Semasa dalam operasi rumah pembungkusan, sebelum pemasaran akan berlakunya pemilihan buah atau sayur yang matang dan yang tak cacat. Kalau buah atau sayur yang tak matang atau yang cacat tu nanti dia buat apa? Selalunya disimpan ke atau buang ke atau jual juga? Cik Nurul ya soalan tadi? Daripada Cik Nurul Syakira. Maknanya soalan dia tadi bila kita buat grading pemilihan hasil petani kita yang reject lah, maksudnya yang diasingkan, yang tak memenuhi proses pemilihan kita tadi tu, ada pengguna yang dia boleh buat jual secara longgok ataupun dia buat charity, sedekah kepada, bukan dia tak boleh makan sebenarnya. Biasanya kalau hasil pertanian, hasil produk kita yang dihantar di pusat pengumpulan, biasanya yang boleh makan, cuma melalui proses pemilihan pengasingan tu, cili yang bengkok bukan tak boleh makan, boleh makan. Tapi mungkin dari segi pengguna dia berbeza. Mungkin ada pengguna yang nak makan tapi mungkin dia melihat kepada bajet dia ke, ataupun sekadar nak buat masakan je pun kan. Mungkin ada peniaga yang dia letakkan harga yang lebih rendah kepada yang hasil pemilihan tadi. Yang mempunyai grade yang baik, harga dia lebih tinggilah. Mana yang rendah, ataupun biasa kalau pasar raya dia tak masuklah yang grade B, grade yang rendah-rendah, grade 1, grade 2 tu masih boleh. Tapi yang off grade kita bukan panggil reject. Reject ni memang kadang-kadang reject ni memang tak sesuai untuk makan biasanya. Ada kesan gigit, rosak, itu mungkin tak berapa sesuai. Tapi off grade masih boleh. Cuma harga dia mungkin berbeza. Jadi kalau boleh janganlah buang-buang. Kalau boleh makan, kita makan, sedekah ke, insya-Allah. Okey, maksudnya boleh. Kita tak adalah buang, totally buang kan, kita akan ada grade. Ya, betul. Satu lagi Cik Ani. Ada pengguna bila dia buat pemilihan, dia buat trimming daun-daun atau buah yang dia boleh recycle balik jadi baja. Betul. Ya, jadi betul. Organic waste. Organic waste. Ya, organic, yes. So benda tu tak membazir lah kan daripada apa site yang kita tak gunakan tu. Ya, betul. Soalan yang sangat soalan yang sangat bagus. Kita ada lagi 2 soalan Cik Afzam dekat Facebook Live. Soalannya, bagaimana produk pertanian yang kita sentuh dengan tangan boleh jadi lebam? Adakah sebab kita pegang terlalu kuat? Produk pertanian sebenarnya kita kalau boleh yang soft lah, yang kulit yang agak lembut. Kadang-kadang yang keras pun boleh juga, macam nangka. Nangka nampak macam tough kan? Kulit dia kasar, tapi sebenarnya kalau
dari segi pengendalian, kalau kita banyak pegang pada nangka buah tu, dia lama-lama dia tak nampak on the spot. Mungkin dalam a few day, 3 hari biasanya dia akan nampak kesan lebam. Sebab tu pengendalian biasanya, even buah nangka, ialah kita rasa nangka tu macam agak lasak. Tapi bila kita handling, pegang dengan tangan ataupun dicampak-campak, lama-lama dia ada kesan dia. Okey, ataupun kalau macam sayuran kita, dia sebenarnya punca dua tangan. Bila sentuh dengan tangan dua punca, satu mungkin dari segi kita pegang tu agak kasar, keras, kuat sangat, dia akan ada dia kesan tu tidak terus nampak, dia akan ambil masa, dia akan ada nampak kesan lebam. Dan satu lagi sebenarnya tangan kita tak bersih juga. Tak bersih, ada bakteri juga yang lalu setuju pegang kita punya produk tu, lama-lama dia akan nampak kesan. Dia bukan on the spot tu. Bukan on the spot, bukan terus kita ada nampak kesan tangan tu. Sebab tu kita penggunaan sarung tangan tu sangat penting dalam pengendalian produk tangan kita tu. InsyaAllah. Okey, maksudnya daripada cara pemegangan kita jugalah kan akan efek juga kepada kita punya kualiti buah tu. Ya, Okey, kita pergi soalan yang terakhir yang ada dekat Zoom daripada Khairul Muhammad. Okey, assalamualaikum tuan. Adakah spesies tumbuhan ada kesan kepada tempoh penuaian? Contoh kalau cili hijau dan cili merah. Okey. Maksud dia dekat sini sebab kalau tak betul, saya cuma berkongsi lain apa yang saya tahu. Cili ni dia ada dua varieti, satu hijau, satu merah. Cili besar ni. Tapi ada juga cili merah yang dia petik hijau. Ada juga. Dan ada cili hijau sampai ketua di hijau, dia tak akan merah. Itu ada dua je varieti lah. Dan cili hijau kalau dipetik merah, ada petik hijau, peratusan untuk menjadi merah sepenuhnya agak kurang lah. Biasanya kalau untuk cili merah, untuk penuaian dia ada indeks dia. Indeks 1, 2, 3 dia ada macam peratusan. Masa indeks 1 dia adalah hijau keseluruhan. Kalau petik itu mungkin pasaran untuk cili hijau saja. Tapi kalau kata nak pasaran kita ataupun dari segi penggunaan dia macam mana, kita nak berjualan seminggu 2, kita perlu petik cili hijau tu dan cili merah tu, dia ada mungkin dalam 30%, 40% ataupun 50%. Itu dari segi sebenarnya indeks ni, indeks kematangan, indeks kemasakan ni, dia nak menentukan kita punya jarak pasaran kita. Cili hijau pula, dia membesar hijau-hijau lah. Dia takkan merah. So dia ada dua jenis. InsyaAllah. Okey, so macam daripada side kategori cili tu pun berbeza. Cili hijau dan cili merah dan tempoh dia pun berbeza lah tempoh penuaian dia. Ya, Okey, betul. InsyaAllah. Okay, terima kasih atas jawapan daripada Encik Afzam. Maksudnya sedikit sebanyak boleh membantu lah kan kekeliruan ataupun soalan-soalan yang mungkin yelah pelajar-pelajar kita duk simpan kan, tak tahu kan. Sekarang bila dah jumpa dengan kita punya orang pegawai daripada Fahama sendiri, mungkin ini dah masanya kan untuk mereka bertanya soalan. Okey, sekarang kita dah selesai sesi soal jawab bersama panel, okey, bersama pelajar dan panel. Okey, sekarang ni kita akan masuk kepada sisi quiz, soalan. Okey, khas untuk pelajar dan kami ada sediakan 5 soalan. Jika ada pelajar yang dapat menjawab akan dapat hadiah sagu hati lah. Di mana siapa yang paling jawab cepat dan betul, nanti Encik Afzam akan check jawapan awak. Bukan kami yang akan check, tapi Encik Afzam yang akan check sebab Encik Afzam yang present tadi kan, yang terangkan kepada awak semua. Kalau Encik Afzam kata betul, kami akan bagilah hadiah sagu hati kepada awak semua. Okey, jadinya soalan kuis ni akan diberikan, siapa jawab paling cepat, tulis dekat chat box ataupun kalau dekat Facebook boleh komen dekat Facebook. Okey, dan kami akan check jawapan awak. Dan saya akan beritahulah Encik Afzam betul atau tak jawapan tersebut. Okey, sudah bersedia para pelajar semua? Dah. Sudah. Okey, soalan yang pertama bagi kuis kita. Jeng. Okey. Yang pertama, berikan definisi
pengendalian lepas tuai. Okey, soalannya, berikan definisi pengendalian lepas tuai. Okey, siapa yang ada jawapan boleh terus tulis dekat chat box. Okey, dah ada jawapan yang diberikan. Dekat Facebook dah ada dah ke? Belum lagi. Okey. Ada lagi jawapan yang lain? Kita tak pasti adakah yang hantar jawapan ni tepat atau tidak. Boleh cuba lagi kawan-kawan yang lain? Okey, ada lagi jawapan? Ke seorang sahaja yang boleh menjawab soalan? Kita ada jawapan yang kedua. Okey. Yang pertama daripada Muhammad Hafiz, yang kedua daripada Khairul Muhammad. Okey. Saya bacalah jawapan soalan kuis pertama kepada Encik Afzam. Okey, jawapan daripada Muhammad Hafiz. Maksud definisi adalah rantaian operasi penyediaan rantaian operasi penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil. Betul ke Encik Afzam? Ke saya nak baca semua dulu jawapan? Cik Afi dia jawab. Ni ada jawapan lagi ni, yang lain ni? Okey, saya baca dulu yang lagi dua. Yang kedua daripada Khairul Muhammad, proses penyejukan, pembersihan, penyisihan dan pembungkusan. Okey, jawapan yang ketiga daripada Syuhada Khairuddin, apa maksud definisi pengendalian lepas tuai, rantaian operasi-operasi pengendalian, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasilan horticulture dari ianya mula dituai sehingga sampai ke pengguna. Masya-Allah, penuh betul. Yang mana satu ni Encik Azham? Encik Afzam. Yang paling tepat. Cik Hafiz tu nak tambah jawapan tu. Yang paling biasanya jawapan yang paling panjang sebenarnya. So saya tengok Syuhada Khairuddin ni dia jawab dengan setiap perkataan sama dengan apa yang kita bentang tadi. Ya ke? Tanya Syuhada. Ya, tanya betul. Syuhada. Okey, kita dah dapat pemenang yang pertama, soalan kuis yang pertama. Okey, beri tepukan kepada Syuhada Khairuddin. Okey, nanti kami take note Syuhada Khairuddin pemenang pertama. Okey, so jangan risau, kita akan ada soalan lagi. Ada lagi 4 lagi soalan. Okey. Soalan yang kedua. Okey, dengar betul-betul soalan yang kedua. Okey, yang lain masih ada peluang untuk dapat hadiah. Soalan kedua, apakah objektif pengendalian lepas tuai? Ini saya ulang lagi. Apakah objektif pengendalian lepas tuai? Okey. Boleh saya jawab? Okey. Boleh. Satu ke dua ke tiga? Berapa banyak yang awak dapat? Okay. Lagi banyak lagi bagus. Saya dapat tulis 4 je. Yang pertama, mengurangkan kerosakan lepas tuai. Yang kedua, menambah nilai hasil pertanian. Yang ketiga, memudahkan urus niaga. Dan yang keempat, memenuhi syarat dan keperluan pasaran. Itu je. Macam mana Encik Afzam? Betul ke keempat-empat itu? Dia ada kurang satu. Dia ada kurang satu. Saya ada 5 jawapan. Ada 5. Okey. Hafiz nak lawan. Boleh cuba. Yang ada 5 tu boleh cuba. First mengurangkan kerosakan lepas tuai. Second, menambah hasil pertanian. Third, mengejarkan kualiti dan memanjangkan jangka hayat. Keempat, memudahkan urus niaga. Kelima, memenuhi syarat dan keperluan pasaran. Betul. Komplit. Kita nak kira siapa yang cepat jawab kan? Siapa yang cepat dan betul. Betul. Siapa yang cepat dan tepat memenuhi. Okey, so tanya siapa betul. Tadi? Hafiz. Cik Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Ya, betul. Encik Muhammad Hafiz daripada kuliah mana? Saya daripada kuliah 7. Kuliah 7. Okey. Syuhada tadi daripada kuliah mana? Syuhada Khairuddin. Kuliah 12 tulis. Okey, kuliah 12. Okey, kami take note. Okey, so tanya. Okey, kita pergi soalan yang ketiga.
Tapi kami akan fokuskan kepada Facebook. Facebook Live. Kita bagi peluang kan kepada kawan-kawan yang tengok kat Facebook Live. Kesian dia tak dapat jawab. Okay. Tak apa, Zoom nanti kita cuba lagi. Tadi dah ada 2 orang yang berjaya jawab. Okay, so sekarang ni yang join Facebook Live. Okay, take note alert dengan soalannya. Soalan ketiga. Apakah waktu menuai yang sesuai? Apakah waktu menuai yang sesuai? Okay, kita tunggu jawapan daripada kawan-kawan yang dekat Facebook. Saya nak jawab. Facebook Live. Kita tak apa. Kita Kat tunggu yang Facebook. kawan kat Facebook. Nanti next awak boleh cuba jawab. Dah ada jawapan dah ke? Ada ke? Ada. Dah ada. Nak berapa jawapan? Yang paling tepat. Yang paling tepat. Okey, daripada Ayuni Azizi pukul 7 hingga 11 pagi dan 5 hingga 7 petang. Betul ke Encik Afzam? Betul. Okey, Ayuni Azizi daripada kuliah mana? Untuk kami take note. Okey. Nanti Ayuni reply kat situ. Okey, Ayuni beritahulah kuliah mana. Okey. Kita ada lagi 2 soalan. Okey. Soalan yang keempat. Okey, semua sedia? Okey, soalan yang keempat. Apakah ciri-ciri untuk kita menentukan grade? Tadi kita dah belajar kan, kita sort out kan yang berkualiti, tak berkualiti. Tapi macam mana macam mana kita nak menentukan ciri-ciri menentukan grade tu? Berdasarkan penerangan daripada Encik Afzam. Saya nak jawab boleh? Okey, boleh. Atira. Ya, ciri-ciri untuk penggradan ni ada 5. Yang pertama kesegaran, kedua kematangan, ketiga kerosakan, keempat kecacatan dan kelima keseragaman saiz. Cukup tak Encik Afzam? Tepat? Cukup rasa. Cukup rasa. Wah, okey. Rasa. Tahniah. Baik. Okey, tanya Atira. Atira daripada kuliah mana? Kuliah 12. Kuliah 12 juga. Okey, tanya. Atira. Okey, soalan terakhir. Kami bagi peluang lah lagi sekali kan kepada kawan-kawan kita kat Facebook. Tak apa. Okey, kawan-kawan kat Facebook bersedia? Soalan yang terakhir. Okay, kita dah belajar kan macam mana kita nak mengendalikan lepas tuai, lepas tu apa grade-grade yang sesuai waktu dia. Okay, sekarang ni nak tahu apakah tujuan pembungkusan? Kenapa kita kena buat pembungkusan? Okay, kita tunggu jawapan dekat Facebook kan. Kira ada jawapan dah ke dekat Facebook? Kejap Okey, jawapan daripada Amir Imran yang pertama untuk apa tadi? Untuk melindungi produk dari kerosakan. Encik Afzal nak berapa? Jawapan tujuan pembungkusan. Kita tengok maksimum dia berapa dia dapat. Maksimum berapa? Siapa boleh bagi lagi banyak lagi dapat. Lagi kami terima jawapannya. Tadi baru seorang bagi satu jawapan. Siapa lagi boleh bagi jawapan lebih? Apakah tujuan pembungkusan? Okey. Okey, ada yang kedua cuba menjawab daripada Farisha Shazrina Rosli. Jawapan dia untuk menarik pengguna yang pertama, yang kedua untuk kekalkan kualiti. Macam mana Encik Afzal? 2 je. 2. Saya nak cari jawapan lebih. Saya nak cari maksimum ni. Nak cari maksimum, okey. paling kurang dapat 3-4.
3, 4. Okey. Dapat Kita 3 cari tapi sebab kan. dia saya letak tadi ada 5. Ada 5. Okey. Siapa paling banyak? Okey, kita dah dapat seorang. Daripada Vaishnavi, Vaishu. Okey. Yang pertama, melindungi produk dari kerosakan. Yang kedua, mengurangkan kadar kerosakan. Yang ketiga, mengelakkan penurunan kualiti. Yang keempat, pengenalan varieti bilangan produk. Yang kelima, produk yang berat bersih pada pembungkusan. Yang kelima, menarik minat pengguna. Ada 5 jawapan daripada Vaishnavi. Vaishnavi bagus. Excellent you. Excellent. Maksudnya ya excellent sebab Betul, dia fokus. Dia fokus. Yes. So ni jawapan dia. Betul. Baiklah, fokus lah. Okey. Ya bagus. Vaishnavi daripada kuliah mana? Daripada kuliah 10 kan? Pada kuliah 10. Okey, so kami take note lah. Kami take note lah siapa yang dapat hadiah daripada quiz-quiz yang kita ajukan daripada sesi webinar kita. Okey. So kita boleh stop. Okey. Okey. Encik Afzam ada soalan bonus tak untuk tanya? Soalan bonus? Nampak. Tengok student ni faham ke tak? Ada tak soalan bonus? Soalan bonus ya. Saya dah tutup skrin tadi. Oh dah tutup skrin. Tak apa. Razal dia tak tengok skrin. Dah tengok skrin. Okey. Apa yang nak bagi soalan? Okay, yang ni kita buka peluang lagi lah untuk Facebook lah kan. Sebab tadi 3 orang dah jawab daripada Zoom. Lagi 3 orang kita bagi peluang. 3 daripada Facebook. Baru kita fair lah. Sebab tadi kami sediakan 5 soalan. Okay. Soalan terakhir, Cik Afzam. Soalan terakhir. Bonus ya? Bonus. Peraturan GPL. Dalam bahasa Melayu 3P. Sebutkan 3P tu. Okey. Dengar tak yang lain? Soalan Cik Afzam. Saya ulang balik ya. Dalam peraturan GPL, peraturan yang dikenakan oleh Pharma, GPL dalam bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa Melayu dipanggil 3P. Sebutkan 3P tersebut. Daripada peraturan GPL ataupun 3P. Beritahu apa tiga peraturan tu? 3P. 3P singkatan apa 3P tu? P1, P2, P3. Okey, dah ada. Dah ada dekat Facebook. Okey. Alright. Cantik. Daripada Jihan Mahzan. Yang pertama grading, yang kedua labeling dan last kali packaging. Betul ke Cik Afzam? Dia ada turutan sebenarnya. Ada turutan. Oh, kena ikut turutan. Turutan. Kena ikut turutan. Okey. Cepat, siapa yang boleh bagi ikut turutan? Dah ada ke jawapan kat Facebook? Jawapan ikut turutan. Ikut turutan. Dia kalau berpusing dia jadi tak betul lah dia punya flow dia. Dia ada turutan dia. Ya. Sekejap kita check dekat Facebook jawapan. Yang mana yang tepat. Banyak dah tu jawapannya tapi tak ikut susunan. Okay, kita dah tengok. Sekejap Okey, kita dah dapat dah pemenangnya untuk soalan bonus, iaitu daripada Wawa Najwa. Okey, Wawa Najwa jawab. Betul ke saya tanya dulu Cik Afzal? Okey, grading, packaging and labeling. Betul. Tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Betul, GPL. Bahasa Melayu. Ada. Tapi boleh Najwa, siapa tu Najwa ya? Najwa dalam bahasa Inggeris, okey. Bahasa Melayu ni? Bahasa Melayu ada tak? Yang bagi dalam bahasa Melayu? Ada seorang daripada bahasa Melayu. Okey. Cik Afzal nak jawapan dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kita ambil dua-dua boleh tak pemenang? Ambil dua-dua. Boleh. Ambil dua-dua. Okey. Maksud dia dua-dua ni dia ambil yang pertama tadi kita dah dapat seorang yang bagi bahasa Inggeris. Okey, seorang lagi bahasa Melayu. Mana tadi?
Nurul Syakira boleh bagi jawapan. Yang pertama pengedaran, yang kedua pengurusan dan yang ketiga pelabelan. Betul ke? Salah. Okey, ada lagi yang kedua, cubaan yang kedua. Amir Imran, dia bagi jawapan penggradan, pembukusan dan pelabelan. Betul Ya, ke? betul. Ya, betul. Ya, tahniah. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Tadi siapa tadi, Wawa dengan Amir daripada kuliah berapa? Wawa. Nanti Wawa beritahu dekat komen. Semua daripada kuliah 7. Kuliah 7. Amir Imran daripada kuliah 10 kan? Okey. So itu sajalah untuk soalan-soalan kita. Ada 6 soalan kan? Daripada sisi quiz tadi yang harapnya dapatlah membantu pelajar untuk lagi faham, untuk lagi ingat, lagi bolehlah tahu boleh kita boleh tengoklah macam mana pelajar ni fokus kan semasa penerangan Cik Afzam tadi. Okay, betul. So saya rasa dia orang dah boleh grade ni. Dah boleh grade. Grade untuk seminar pengendalian lepas tuai. Grade lain belum lagi boleh grade. Okay. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah. Okay. So jadinya lepas habisnya quiz, sepertinya masa telah mencemburui kita. Okay, jadinya kita boleh teruskan dengan penutupan, sisi penutupan. Sebelum kita betul. Okay, sebelum kita tamatkan, kita akan ambil gambar bersamalah dengan panel kita, Encik Afzam, dengan semua pengajar dan pelajar-pelajar Pusat Asasi Sains Pertanian. Okay. So semua bolehlah on camera. Boleh on camera, jom kita ambil gambar. Bukan senang kan kita boleh jumpa dengan Encik Afzam. Beliau jauh di kamera Highland tapi boleh bersama-sama kita hari ni. Kalau nak pergi kamera Highland pun boleh kan? Boleh. Tapi tunggu tak ada COVID lah kan? Bawa kita punya student pergi kamera Highland. Okay. Minta pelajar on camera sekarang. Kita ambil gambar sama-sama. Tapi yang dekat Zoom lah, kat Facebook. Tengok sajalah. Okay, ready ya, saya ambil gambar. Okay. So Faiz akan ambilkan gambar. Alright, yang mana ada dekat, yang bersedia di depan kamera, boleh switch on your camera. Okay, switch on your camera. Ada few students. Okay, terima kasih kerana beri kerjasama. Kita bergambar, nanti famous ni masuk dalam Instagram, Facebook, Asasi, Twitter. Jangan lupa semua follow social media yang ada. Alright, screen saya dah penuh. Okay, jadi kita ambil gambar. 1, 2, 3. Okay, satu lagi. Sekejap ya. Okay, 1, 2. Ni freestyle. 2, 3. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua pelajar. Terima kasih semua. Faiz telah ambilkan gambar. Terima kasih kepada, dari sekali saya ucapkanlah ribuan terima kasih kepada Encik Afzamri kerana bersama-sama dengan kami untuk sisi 1 webinar untuk amali ASA 0104 dan diharapkan kita boleh berjumpa lagi lah kan untuk aktiviti yang seterusnya bersama dengan para pelajar, insyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih Cik Afzam. Terima kasih Cik Afzam. Alright. Terima kasih Cik Afzam. Nanti saya contact Cik Afzam balik. Okay, terima kasih. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.